Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Ahmad Arsyad Al-Banjariyah. Jadi kita ni tak habis lagi dalam bab perkara yang membatalkan tayammum dah. Perkara-perkara yang membatalkan tayammum. Dan jikalau melihat akan air perempuan yang haid, yang tayamum, ya, kerana ketiadaan air pada hal jima' suaminya akan dia. Haramlah atasnya mentamkinkan suaminya, tamkinkan suaminya. Dan wajib atasnya suaminya menghila zakarnya kerana batal taharahnya, tetapi jika melihat akan air suaminya, jua tiada ia melihat, dia tiada wajib atasnya mengulurkan zakarnya kerana kekal taharahnya. Dan jika melihat seorang akan air pada pertengahan membaca Quran yang tayamum, ia kerana membaca dia, batallah tayamumnya dengan melihat dia sama ada diniatkannya membaca qadar yang maklum atau tiada, kerana tiada bertambat setengah bacaannya dengan setengahnya. Dan jika melihat ia akan air dalam pertengahan tawafnya, batallah tayamumnya. Kerana bahasanya setengahnya tiada bertambat ia dengan setengahnya, kerana harus mencarikan dia. Kita baca dulu. Okey dah. Kalau perempuan haid, yang tidak menemukan air kemudian bertayamum, lalu melihat air pada saat ia sedang bersenggama dah. Unit tubuh lelaki dia bertayamum dah. Lepas tu dia bersenggama dengan suaminya. Ia tak ada air dah. Dia tayamum lah. Dia lepas haid tu, dia tayamum baru dia bersama suami dia. Lalu melihat air pada saat ia tengah bersenggama dengan suaminya, dan suaminya wajib menghentikan senggama dengan isterinya. Kerana tayamum isterinya batal, dia kata. Tapi kalau melihat air tadi, ialah adalah suaminya, sedangkan isteri tidak melihatnya, maka suami tidak wajib menghentikan senggama kerana taharah isterinya masih dianggap sah. Jika pasalnya dicerita ni pasal tayamum isteri dah. Tayamum isteri dah. Ketuk lelaki nampak air tak wayak ke bini. Bini tak tahu ada air, maka dia sah lagi lah pasal tayamum ni. Yang dalam keadaan tak tahu ada air dah. Detail lah benda ni, detail dah. Kalau seorang yang bertayamum sedang membaca Quran lalu melihat air, batallah tayamumnya dengan melihat air, baik diniatkannya hanya membaca sebagai tertentu atau tidak niatkan seperti itu dah. Nampak air kena berhenti dah. Baca Quran dah, kena tu ambil semaya dah. Lepas tu kerana sebahagian bacaannya tidak dapat digabungkan dengan bacaan yang lain. Bacaan ketika dalam tayamum dan dia tak tahu ada air, tak apalah. Apabila dia tahu ada air, tak boleh dah. Kalau orang tawaf dia bertayamum, melihat air pada pertengahan tawafnya, batallah tayamumnya juga dah. Kerana sebahagian tawafnya tidak dapat digabungkan dengan sebahagian lainnya, sedangkan pekerjaan tawaf boleh diceraikan. Dia kata batal tayamum dah. Ni kira baca tawaf ni. Kalau Quran tak apa lah. Nak tawaf ni seolah dia kena start semula dah. Mata tawaf dia dah. Dia kena ambil air semaya, lepas tu tawaf daripada awal semula. Habis itu dah. Dan kalau melihat orang yang musafir akan air dalam pertengahan sembahyangnya, padahal ia sembahyang qasar, kemudian maka berniat mukim, ia atau berniat musafir yang sembahyang qasar itu akan mentamamkan, mensempurnakan sembahyangnya, tak kala ia melihat air, batallah sembahyangnya. Kerana dia ghalibkan bagi hukum mukim pada surah, pada bentuk yang pertama, dan kerana mendatangkan barang yang tiada mengharuskan ia akan dia pada surah yang pertama dan surah yang kedua. Jadi kerana mentamamkan, mensempurnakan sembahyang qasar itu seperti memulai sembahyang yang lain juga. Dia kata kalau orang yang musafir, dia bertayamum,
Dia tamu lah. Kita ada air tak ada musafir tak ada. Melihat air pada pertengahan solatnya nah. Tengah semaya tu tengok ada air. Padahal ia mengerjakan solat qasar. Pasal musafir ni. Sedang itu ia mengubah niatnya menjadi orang yang mukim. Tukar dia niat orang mukim. Benda ni tak jadi payah. Kecuali lah ni naik kata beg ke. Kereta api boleh lah dah. Atau bahan. Kalau atau orang yang musafir yang sedang solat. Sedang semaya tu. Musafir. Sedang ia melihat air batal lah solatnya kerana ia dianggap sebagai orang yang mukim lah. Dalam bentuk yang pertama lah. Bentuk sani lah dah. Musafir rumah. Dan ia mengerjakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dan dalam bentuk kedua kerana penyempurnaan solat qasar sama seperti memulai mengerjakan solat yang lain. Jadi tak jadi dua-dua lah soalannya. Soalan semaya baru dah. Dia kata kita. Allah alam lah. Soalan-soalannya kena ambil semaya juga dah. Okey, habis itu dah. Bermula orang yang sembahyang sunat yang tiada meniatkan ia akan bilangan rakaat. Apabila melihat ia akan air dahulu daripada 2 rakaat, janganlah melampaui akan 2 rakaat. Hanya hendaklah ia memberi salam daripada 2 rakaat jua. Kerana bahawasanya ialah yang terlebih disunatkan lagi. Yang ma'ud pada sekalian sembahyang sunat, maka jika dilihatnya akan air, kemudian daripada 2 rakaat, seperti pada qiyam rakaat yang ketiga, atau yang keempat, maka hendaklah disempurnakannya akan rakaat yang dilihatnya itu akan air dalamnya dah. Adapun jika meniatkan ia akan bilangan rakaat dahulu daripada melihat air, dan jika ditambahinya atas barang yang diniatkannya akan dia ketika takbiratul ihram sekalipun, maka hendaklah disempurnakannya akan barang yang diniatkannya, sama ada yang diniatkannya itu 1 rakaat atau 2 rakaat atau lebih, kerana mengamalkan dengan niatnya. Dan janganlah melebihi ia atas niatnya tadi, kerana bahawasanya melebihi ia seperti memulai sembahyang yang lain pula. Jadi orang yang mengerjakan solat sunat yang tidak diniatkan jumlah rakaatnya, apabila ia melihat air sebelum 2 rakaat, dia pakai semaya tak berhenti dah. Biasanya kita tidak lah. Biasa kita 2 rakaat. Tetapi kalau kita tengok orang pakai stay ke mazhab Hanafi itu biasa dah. Dia tak pergi salat lagi pada rakaat mang dah. Lepas baca tahiyat awal lah dah. Dia akan bangun pula dah. Kerana 2 rakaat itulah disunatkan dalam semua solat sunat. Itulah keadaan kita ni. Masna dah. Nabi ayat masna 2 rakaat. Kalau ia melihat air sudah menyelesaikan 2 rakaat seperti pada saat berdiri pada rakaat ketiga atau keempat, tidaklah disempurnakan rakaat yang dilihatnya air pada rakaat itu. Jadi tak boleh sempurna lah pasal dia ni. Nak berhenti lah. Pasal dia ni asal-asal 2 rakaat. Dah. Ada ni. Bukan tidak disempurna. Okey, kata ni nak. Maka hendaklah disempurnakannya akan rakaat yang dilihatnya akan air di dalamnya. Jadi, dia kena sempurna berhenti. Bukan berhenti ni nak. Dia sapa rakaat ketiga. Rakaat kedua tu biarlah lah. Waktu niat asal dia. Lepas tu dia nak tambah. Dia boleh tambah. Tiba-tiba niat air nak tambah lagi rakaat ada 4 rakaat. Tak bisa salah dah. Terutama siang lah. Malam tak molek dah. Siang lah. Kalau dia buat 4 rakaat dah. Lepas tu bangun tengok ada air mari dah. Dia tayamu dah. Maka ketika tu dia kena sempurna rakaat tu sajalah. Kalau 3 saja dah. Kalau 4 saja. Kalau dia niat sampai 6 rakaat apa kena 4 saja dah. Kalau dia niat 4 rakaat apa sampai 3 rakaat di tengah air kena berhenti. 3 rakaat bukan berhenti bodoh-bodoh gitu dah. Dia kena sempurnakan rakaat ketiga tu. Sampai tahiyat akhir sampai bisa lah. Sekat tu saja. Walaupun dia nak niat tambah lagi, lepas 2 rakaat dah. Kan tu bukan niat asal dia lah. Kalau berniat akan jumlah rakaat tertentu sebelum melihat air, dan jika ditambahnya dari jumlah yang sudah diniatkan sekalipun pada saat mengangkat takbir, maka hendaknya disempurnakan sesuai dengan yang diniatkannya. Baik yang diniatkan itu 1 rakaat atau 2 rakaat atau lebih, kerana melaksanakan yang diniatkan, dan jangan melebihi dari yang diniatkan, kerana melebihi sama dengan memulai solat yang baru.
Niat kena niat niat. Dan niat awal lah, kira niat awal dah. Kalau niat tu siapa dekat takbir tu niat tukar niat tu, masa tu lah niat terawal dia dah. Kira sebelum takbir tu atau masa takbir tu niat terawal dia lah. Niat tu lah kiranya. Lepas ya kat takbir, lepas takbir tu baca Fatihah ke apa nak tambah ke apa tu bukan niat terawal ni, pakai niat terawal dia kata dah. Macam saat ni jugalah, tapi dia pakai niat yang terawal. Niat tambah-tambah lepas tu tak boleh lah. Macam kena mula salat baru kata. Syahadan. Telah terdahulu perkataan bahawasanya tiada sembahyang dengan satu tayamum melainkan satu fardu jua. Dan harus dikerjakan dengan dia serta satu fardu ain, akan berapa sunat yang dikendakinya dan berapa sembahyang jenazah. Jenazah ni fardu kifayah lah. Maka jikalau lupa seorang akan satu sembahyang daripada segala sembahyang 5 waktu dan tiada diketahuinya akan ainnya, wajib atasnya menyembahyangkan kelima-limanya kerana tiada diyakinkan lepas zimmahnya dah, tanggungannya, melainkan dengan mengerjakan sekaliannya dan memadai ia akan dia bagi sekalian sembahyang itu satu tayamum. Kerana bahasanya yang fardu itu satu jua dan hanya senya, wajib mengerjakan yang lain supaya akan jadi jalan kepada yakin akan lepas zimmah tanggungannya. Nah, dalam huraian terdahulu satu tayamum hanya boleh untuk mengerjakan satu solat fardu lah. Ini kita tahu belakang dah. Dan boleh tayamum, dengan tayamum itu kita kerjakan satu solat fardu lain dengan berapa kali solat sunat dan berapa dan satu tayamum tu satu fardu ain dengan berapa kali solat sunat dan berapa kali solat jenazah lah, macam biasa kita tahu dah. Kalau seorang lupa satu solat dan solat yang 5 waktu, sedangkan ia tidak mengetahui solat manakah yang dia tak sembahyang lagi, nah, maka wajib baginya mengerjakan kelima-lima solatnya kerana tidak yakin bahawa kewajipannya telah tertunai kecuali dengan mengerjakan kelima-lima solatnya. Dia tak ingat tinggal subuh ke zuhur ke asar ke maghrib ke isya ke, jadi kena sembahyang belakang lah. Dan madilah dengan mengerjakan kelima solat itu dengan satu tayamum saja. Nah, walaupun 5 solat, 9 solat qada tu, tapi tak tahu mana sah dah. Dia sembahyang belakang sampai 5 jenis solat tu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya contohnya. Pada setayamum mungkin dah maksudnya kena tayamum lain kerana dia qada nah. Saja, sedangkan solatnya selain dari yang satu itu hanya sekadar memantapkan keyakinannya bahawa kewajipannya sudah terlaksana. Kita ni buat takrif dah. Mazhab kita takrif ni membolehkan sembahyang so fardu saja. Jadi masalah lah. Mazhab lain tak ada masalah, tak bincang benda gini. Dia kata kalau ada masalah itu akan ada dah. Dia akan ada tak timbul lah. Banyak mana pun selagi tak ketung. Kalau kira banyak lah, kalau ulama kontemporari pilih mazhab lain lah, tak pilih mazhab kita ni susah dah. Okay, habis itu dah. Dan jikalau seorang jikalau lupa seorang akan 2 sembahyang daripada sekalian sembahyang 5 waktu dan diketahui akan keadaannya keduanya itu bersalahan seperti zuhur dan asar daripada sehari atau 2 hari, tapi tiada diketahuinya akan ain keduanya, adakah keduanya zuhur dan asar atau maghrib dan isya atau lainnya, hendaklah dikerjakannya akan tiap-tiap satu sembahyang daripada 5 waktu itu dengan satu tayamum. Maka disembahyangkannya lah akan 5 sembahyang itu dengan 5 kali tayamum. Inilah tariqah Ibnu Fat, dan harus pula dikerjakannya akan dia dengan 2 tayamum sebinangan yang dilupakan, maka disembahyangkannya dengan tayamum yang pertama akan 4 sembahyang seperti zuhur dan asar dan maghrib dan isya dengan berturut-turut, dan disembahyangkannya dengan tayamum yang kedua akan 4 sembahyang yang tiada daripadanya sembahyang yang telah dimulainya akan dia pada tayamum pertama seperti subuh dan asar dan maghrib dan isya. Maka lepaslah ia dengan yakin kerana bahawasanya telah disembahyangkannya akan yang lainnya daripada zuhur dan subuh
dengan dua tayamum. Maka jika ada dua sembahyang dilupakan itu pada sembahyang yang lain daripada zuhur dan subuh, nescaya terlebih tiap-tiap daripada keduanya dengan satu tayamum, dan jika ada keduanya itu zuhur dan subuh, maka senya terbayar zuhur dengan satu tayamum dan subuh dengan satu tayamum. Indah tariqah Ibnul Haddad yang masyhur, dan inilah yang dibilangkan oleh mereka itu tariqah yang baik. Okey, kalau solat lupa dua solat dari solat yang 5 waktu, sedangkan diketahuinya bahawa kedua solat itu berbeza, umpamanya solat zuhur dan asar dalam satu hari atau dalam 2 hari, tapi tidak ketahuinya solat mana kedua solat itu dah, apakah solat zuhur dan asar atau maghrib dan isyak lainnya, maka hendaklah dikerjakan satu solat dan solat yang 5 tadi dengan satu tayamum. Maka disolatkan 5 kali solat dengan 5 kali tayamum. Okey, tak tahu gitu, dia kata kena semaya tiap-tiap fardu tu kena tayamum masing-masing. Inilah pendapat Ibnul Fasl. Dan boleh juga dikerjakan dengan 2 kali tayamum untuk semua solat dilupakan tadi. Disolatkan dengan tayamum yang pertama untuk 4 solat seperti zuhur, asar, maghrib dan isyak dengan berturut-turut, dan disolatkan lagi dengan tayamum yang kedua 4 solat yang dimulai dengan solat yang belum dikerjakan dengan tayamum, seperti yang pertama seperti solat subuh, asar, maghrib dan isyak. Maka dengan yakin bahawa kewajipannya telah tertunailah kerana telah dikerjakan solat yang lain dari zuhur dan subuh dengan 2 tayamum, dan jika solat yang dilupakan itu baik bukan dari solat zuhur dan subuh, tunaikanlah keduanya dengan 1 tayamum. Kalau dilupakan itu zuhur dan subuh, sudah tunai zuhur dengan 1 tayamum dan subuh dengan 1 tayamum. Indah cara dikemukakan oleh Ibn Haddad, dan menurut para ulama cara inilah terbaik. Payah belakang nak kita nak payah nak faham, payah nak buat payah. Jadi ikut mazhab lain mudah dah. Kira tayamum tu tidak artinya akad ada. Kalau kira mudah gini lah, kalau kita tak tahu mana solat. Kalau kita pertama kita ke mazhab lain, kedua kali kita mazhab kita pun kita mudah fahamnya. Supaya rapat-rapat boleh lah dah kita solat tayamum dah. Jadi detail gini kerana pertahankan kaedah lah. Kaedah dia kata sefardu solat tayamum. Ya, dia buat pengecilan dan perkara-perkara yang terperinci macam ni menyebabkan kita payah-payah lah. Adapun jika tiada tinggalnya akan sembahyang dimulainya akan dia, maka tiada lepas ia dengan yakin kerana ihtimalkan bahawasanya 2 sembahyang yang lupa akan itu isyak dan 1 sembahyang yang lupa itu adalah daripada subuh. Maka dengan tayamum yang pertama sahlah 1 sembahyang yang lain daripada isyak, maka tinggallah sembahyang isyak atasnya, dan dengan tayamum yang kedua tiada disembahyangkan ia akan isyak. Dan adapun jika ada dia 2 sembahyang yang dilupakan, itu muwafaqah keduanya dan tiada diketahuinya akan ain keduanya, tiada ada muwafaqah keduanya itu melainkan daripada 2 hari, maka hendaklah disembahyangkannya akan yang 5 itu 2 kali dengan 2 tayamum, kerana bahawasanya yang fardu dalam tiap-tiap sekali tayamum itu 1 jua, maka jatuhlah ia dengan tayamum itu. Dan barang yang lain daripada itu, maka niat akan jalan bagi melepaskan zimmah dengan yakin jua. Okey, kalau tidak ditinggalkan solat yang dimulainya, maka tidak lepas kewajipan dengan yakin, kerana dikiranya 2 kali solat yang lupakan itu isyak dan 1 solat yang lain daripadanya solat subuh. Maka dengan tayamum pertama salah 1 solat yang lain selain daripada isyak. Maka tinggallah lagi kewajipan mengerjakan solat isyak, dan dengan tayamum yang kedua tidak lagi dikerjakan solat isyak. Kalau 2 solat itu dilupakan, itu sama, tidak diketahui waktunya dan harinya berbeza-beza, hendaklah disolatkan yang 5 waktu itu 2 kali dengan 2 tayamum, kerana yang fardu di dalam 1 tayamum itu dan solat yang lainnya, maka inilah cara untuk melepaskan kewajipan dengan yakin. Ini detail sangat ni, perima kaedah tu lah. Okey, baru kita bincang lain dah. Syahadat, barang siapa tiada mendapatkan air, ia akan tak air dan tanah. Seperti ada ia tertawan
pada satu tempat yang tiada dalamnya sesuatu daripada keduanya, atau ada dalamnya tanah basah, dan tiada ada baginya pengupah pada mengerangkan dia dah, memberi dia dah tak? Wajiblah atasnya sembahyang fardu yang tunai. Dan jikalau ada ia Jumaat sekalipun tetapi tiada dibilangkan ia daripada 40 kerana kurangnya. Dan hanya sahnya wajib atasnya sembahyang itu kerana menghormati waktu, seperti yang lemah daripada kain penutup aurat, dan menghadap kiblat, dan daripada menghilangkan najis. Dan iaitu sembahyang sahih kena sumpah dengan mengerjakan dia barang siapa yang bersumpah tiada mengerjakan sembahyang, dan haram keluar daripadanya dan membatalkan dia akan dia hadas dan seumpamanya, seperti melihat air atau tanah. Dan jikalau pada tempat yang tiada gugur qada sembahyang sekalipun, dan harus mengerjakan dia pada awal waktu, seperti yang tersebut dalam tuhfah, dan wajib atasnya mengulangi sembahyang jika didapatnya tanah. Tetapi tiada wajib atasnya mengulangi sembahyang yang dengan mendapat tanah akan tayamum, melainkan pada tempat yang gugur dengan dia qada sembahyang. Nah, siapa itu dapat air dan tanah, seperti orang yang tertawai pada satu tempat, di dalam tempat itu tidak mendapatkan air, tak ada air, dan tanah pun tak ada juga, ada jaga dah. Maka wajiblah mengerjakan salat fardu tunai sekalipun salat Jumaat, namun dalam hitungan jumlah Jumaat itu tidaklah termasuk dalam jumlah 40 orang dah. Jadi dia ni kerana dia sekat di tawai, di ikat ke apa, jadi dia tak boleh nak ambil sembahyang molek ke apa. Tanah pun tak ada, air pun tak ada. Dia boleh juga sembahyang, tapi dengan tayamum, dengan itulah sembahyang dengan hormat mati, tapi tak termasuk dalam jumlah 40 orang lah. Dan wajib atasnya mengerjakan solat demi menghormati waktu, seperti orang tidak mendapatkan kain untuk menutup auratnya. Sembahyang hormat waktu, ia kena qada semula lah, mengikut mazhab kita ni. Dan tidak mengetahui dengan pasti arah kiblat, dan tidak mampu menghilangkan najis. Demikian juga disamakan dengan orang salat yang kena sampah, yang mengerjakan salat dengan pakaian kena sampah, maka harap yang menghentikan salatnya dan membatalkan salatnya kerana semua itu. Tak boleh berhenti. Dan serupa itu orang yang melihat air atau tanah sekalipun pada tempat yang tidak gugur qada salatnya. Dan boleh mengerjakannya pada awal waktu, seperti yang tersebut dalam kitab Tuhfah. Nah, dan wajib atasnya mengulangi solat dengan mendapatkan tanah tayamum, melainkan pada tempat yang gugur dengannya qada solatnya. Gitulah. Boleh dah dia tak jumpa air ke apa, dia boleh kena tayamum guna tanah. Dan jika ada yang disembahyangkannya itu fardu Jumaat, wajib atasnya mengulangi dia dengan zuhur, dan seperti orang yang ketiadaan air dan tanah, orang yang ada pada badannya najasah, yang takut daripada menghilangkan dia sakit yang mengharuskan tayamum, dan orang yang dihabas, ditawan atau ia atas najasah dan keluar dengan sembahyang fardu yang tunai, sembahyang sunat dan fardu qada dan lainnya, maka tiada harus baginya mengerjakan sembahyang sunat dan sembahyang fardu qada dan menyentuh mushaf, dan demikian lagi membaca Quran yang lain daripada Fatihah dalam sembahyang, seperti tiada harus baginya membaca Quran di luar sembahyang dan berhenti dalam masjid jika ada junub. Okay. Kalau solat yang solat tu fardu Jumaat, wajib mengulanginya dengan mengerjakan solat zuhur. Kalau tak jumpa dua tanah dan air tak jumpa, faqidut tahiran. Sama seperti orang yang tidak mendapatkan air dan tanah lah. Kena ulai kalau dia hormat waktu. Orang yang ada pada tubuhnya najis yang takut yang menghilangkannya, orang yang sakit tidak boleh bertayamum, dan orang yang ditahan sedangkan ia bernajis. Ini benda yang kira tak boleh lah, ya, apa kata, tak boleh faqd tahiran. Ini nak suci guan ada, kalau ada najis kita tayamum pun tak jadi bagai juga. Terus najis melekat dia kata ni panggil faqd tahiran, tapi dia kena sembahyang hormat waktu lagi lah.
Jadi dia kalau fardu jemaah pun kerana hormat waktu, dia kena qada dengan sembahyang zuhur, dia kata dah. Dikeluarkan daripada solat fardu tunai ialah solat sunat. Mana? Maka tidak. Okey, dikeluarkan dari solat fardu tunai ialah solat sunat, solat fardu qada dan lainnya. Maka tidak boleh yang mengerjakan solat sunat, solat fardu qada, menyentuh Quran dan demikian juga membaca Quran selain dari Fatihah dalam solatnya. Seperti tidak boleh membaca Al-Quran dari luar solatnya, berhenti dalam masjid sekalipun dalam keadaan junub. Jadi, faqidut tahirun ni tak boleh berlaku. Semaya hak tu je wajib dah. Segera. Tu semaya hormat waktu, dia kata. Lain itu tak boleh. Solat fardu qada pun tak boleh. Nak qada masa tak ada. Dua alat suci tu. Tanah dah tak ada, tak boleh nak qada lah masa tu, dia kata tak. Buat hak mana masa tu saja dah. Hormat waktu tu saja. Okay, bermula wajib qada atas yang sembahyang dengan tayammum kerana dingin, kerana sejuk dan jikalau ada dalam safar sekalipun. Kerana nadir, jarang-jarang ketiadaannya orang yang dihangati dengan dia air atau barang yang diselimuti dengan dia anggotanya. Dan demikian lagi wajib qada atas yang tayammum kerana ketiadaan air pada tempat yang ghalib dalamnya ada air. Biasanya ada air situ tak? Seperti dalam negeri dah. Kalau tak ada air dalam negeri, maksudnya tak ada lah duduk situ dah. Dan jika ada ia musafir sekalipun kerana nadir, jaga-jaga berlaku dalamnya ketiadaan air bersalahan yang tayammum. Kerana ketiadaan air pada tempat yang ghalib dalamnya ketiadaannya atau bersamaan dalamnya ada dan tiadanya, maka tiada wajib atasnya qada dan jika ada ia mukim di sana sekalipun. Wajib qada bagi orang yang solat dengan tayammum kerana dingin, kerana sejuk sekalipun dalam perjalanan. Kerana orang yang dalam perjalanan memang biasa tidak membawa alat untuk memanah air dan sesuatunya untuk selimut tubuh dia dah. Jadi dia tak nak panah air, jadi dia takut dorak dia. Tayammum lah, walaupun air tu ada tapi tak boleh sejuk sangat. Demikian juga wajib qada bagi orang yang bersolat bertayammum kerana tidak ada air pada tempat yang kebiasaannya ada air, seperti di kampung halaman sendiri, sekalipun ia dalam keadaan musafir ke negeri orang. Kerana pada tempat itu jarang didapatkan air lah musafir ni. Berbeza dengan orang yang bertayammum di tempat yang jarang temu air atau pada tempat yang sering ada dan tidak ada air, dan tidak wajib qada baginya sekalipun ia mukim tempat itu. Dah. Kira musafir ke mukim ke, kalau benda tu jangan berlaku dan sempat ke tak ada air, maka boleh ya semaya ni dengan tayammum tanpa qada lah. Itulah. Jadi hak wajib qada ni wajib qada bagi solat yang dengan tayammum kerana dingin sekalipun dalam perjalanan. Kerana orang yang dalam perjalanan memang biasa tidak bawa alat untuk panah air dan atau sesuatu untuk menyetup. Dia kata wajib sini lah. Kalau tak bawa alat-alat dah. Ada kali dia tak panah air ke gapo, ke sejuk sangat nak. Kalau kira dalil tu bertentangan dalil ni telah lah sahabat Nabi tu, Nabi nak mandi wajib, Nabi suruh tayammum dah. Memang benar ke dia tayammum dah. Dia tak ada air dah. Dan dia bahaya, dia kata takut matilah. Membinasakan diri dia dengan dia mandi wajib dah. Jadi sebab itu dia tayammum saja. Okey. Bermula tempat yang dibilangkan dalamnya ghalib biasanya ada air atau ghalib tiadanya air, iaitu tempat tayammum jua tiada tempat sembahyang. Maka jikalau tayammum ia kerana ketiadaan air pada tempat yang ghalib dalamnya ada air, dan sembahyang ia pada tempat yang lain yang ghalib dalamnya ketiadaan air, wajib atasnya menqada sembahyangnya kerana membilangkan bagi tayammum. Persalahan dengan aksun sebaliknya masalah inilah mafhum yang difahami daripada ibarah tuhfah. Persalahan bagian tersebut dalam Mughni dan Nihayah.
Yang dimasukkan dengan tempat yang kebiasaannya ada air atau tidak ada air ialah tempat di mana ia mengerjakan tayamum. Bukan tempat melaksanakan solat. Nak semayang ikut dia mana-mana apa. Kita ni cari air kau, nak cari tanah kau, tak jumpa kau, cerita masa cari tu dah. Kerana itu kalau ia bertayamum kerana ada air pada tempat yang biasanya ada air dan solat pada tempat yang kebiasaan tidak ada air, wajiblah mengqada solatnya. Kerana terhitung adalah tempat tayamum dah. Tempat dia nak bersuci tu tayamum, bukan tempat yang dia pindah-pindah. Tempat tu tak ada air dah. Mula situ ada air, dia tak ambil semayang lagi tayamum dah. Dia kira tempat tayamum, bukan tempat semayang dah. Berbeza dengan contoh sebaliknya nah. Inilah kalau dia tayamum tempat ada air, lepas tu dia semayang. Tiba-tiba ada air tu, dia kira sah lah semayang dia dah. Sebabnya dia kira tempat dia cari tu. Tadi tempat untuk dia bersuci. Inilah yang difahami, dapat difahami dalam kitab Tuhfah yang berbeza dengan apa yang ada dalam kitab Nihayah dan Mughni Muhtaj. Dan demikian lagi wajib qada atas yang tayamum kerana ketiadaan air atau kerana sakit atau dalam safar maksiat seperti hamba yang lari daripada tuannya dan isteri yang derhaka ia bagi suaminya kerana gugur qada dengan tayamum itu rukhsah. Maka tiada dipertambatkan ia dengan safar maksiat dan tiada wajib qada atas yang tayamum pada lain daripada safar maksiat kerana sakit atau luka yang menegahkan ia daripada memakai air pada sekalian anggotanya atau pada suatu anggota jika dia tiada di banyak darah lukanya dan tiada ada atasnya satir penutup ada pembalut tetapi dihantarkan ia atas wuduk yang kamil dan tiada ia pada anggota. Dia kata demikian lagi wajib qada bagi orang bertayamum kerana tidak ada air atau kerana sakit dan perjalanan maksiat. Sakit ataupun dalam perjalanan maksiat dah. Tak ada air, memang kena tayamum tapi kena qada dia kerana dia kira juga niat dia. Seperti hamba yang lain lari dari tuannya atau isteri yang berbuat derhaka kepada suaminya kerana solat dengan tayamum dan tidak mengqadanya hanya semata-mata kerana rukhsah ni. Jadi tayamum ni rukhsah dan rukhsah ni kena ada sebab dia lah. Sebab musafir molek, musafir tak molek tak boleh nak jamak qasar, tak boleh mengikut mazhab kita lah nak. Kerana itu tidak diperbolehkan pergunakan rukhsah dalam perjalanan maksiat, hanya tidak wajib qada bagi yang bertayamum dalam perjalanan bukan maksiat. Bukan maksiat je tak wajib qada. Atau lainnya seperti sakit atau luka yang mencegahnya memakai air pada seluruh tubuhnya atau hanya pada sebahagian anggota tubuhnya. Selama darah lukanya keluar dari banyak dan tidak ada pembalut sehingga ia tidak dapat mengerjakan wuduk dengan sempurna. Ini darah pula dah. Kita bacakan. Adapun jika ada padanya lukanya itu darah yang banyak yang tiada dimaafkan seperti bahawa ada ia hasil dengan perbuatannya, fa'ilnya dengan disahaja atau melampaui ia akan tempatnya atau dihantarkan satir penutup pembalut itu atas hadas atau atas wuduk. Tapi adalah ia pada anggota tayamum, maka pada ketiga surah, tiga bentuk ini wajib atasnya qada dan jika tiada wajib meninggali satir penutup pembalut itu sekalipun kerana menanggung ia akan najasah yang tiada dimaafkan pada surah yang pertama, pada bentuk pertama. Dan kerana luput syarat menghantarkan satir penutup pembalut atas wuduk pada surah yang kedua, kerana kurang ganti dan yang diganti dan yang disurah yang pada surah yang ketiga dan wajib menanggali satir penutup itu jika tiada ditakutinya ia akan mudarat, mengharuskan tim tayamum sama ada dihantarkannya ia atas wuduk atau atas hadas dan jika takut ia akan dia maka tiada wajib maka wajib atasnya meninggali dia, tapi tempat wajib meninggali satir penutup pembalut itu dan tempat tafsir yang telah disebut itu iaitu satir yang menutup ia daripada anggota yang sahih sekadar istimsak
Adapun satir penutup pembalut yang tiada menutup ia akan dia hanya adalah menutup qadar yang sakit jua, maka tiada wajib atasnya menegali dia. Gini dah, kalau lukanya banyak dah, ia terbit darah banyak, yang tidak dimaafkan seperti luka itu kerana perbuatan yang disengajakannya sendiri atau darahnya melampaui batas lukanya atau pembalut itu berada di atas yang berhadah, atau pada anggota wuduk yang juga menjadi anggota tayamum. Jadi tak boleh termaafkan. Maka dalam ketiga bentuk ini wajib atasnya mengqada semula solat sekalipun ia tidak wajib membuka pembalut tadi, kerana ia bernajis dengan najis yang tidak dimaafkan dalam bentuk pertama, dan kerana lepas syarat dalam membelatak kepala dalam bentuk yang kedua, dan kerana kurang nilai pengganti dan yang diganti pada bentuk yang ketiga. Jadi ikut kaedah ni, kalau orang accident ke apa, patah kaki tangan ke apa, kena ambil semaya dululah. Walaupun sapu kau sikit-sikit kau dah renjih kau sikit-sikit, lepas tu baru balut, barulah boleh sapu atas pembalut. Tidak kena qada. Ikut kaedah ni lah. Tapi kita ingatlah, kaedah orang sakit ni dia tak, doktor sibuk takut mati ke diri, macam-macam penyakit mudarat lebih. Tak adalah cara sambil semaya kau gapo dah. Cara nak balut, nak suruh tok memborok merebut penyakit dia tu dah. Jadi pendapat ni menyusahkan lah. Kita ambil pendapat mazhab Hanbali gapo. Kalau lah aksiden balut gapo patah kaki tangan, kita boleh sapu lah, dimaafkan lah. Dan tak perlu qada. Ikut kaedah ni kena qada lah. Semaya orang sakit yang balut gapo, kalau tak ada yang ambil semaya sebelum sepakat balut dah. Letih lah dah. Sakit-sakit nak cara ambil semaya dah. Kalau selak tengah nak gana dah, orang terkabar balut dah. Tak wajib membuka pembalut jika tidak ditakutkan mudarat yang membolehkan ia bertayamum. Ni ikut doktor lah. Necai ke doktor dah. Tak bahaya, suruh buka dah. Baik pembalut itu di atas anggota wuduk atau hadas. Dan jika takut, maka tidaklah wajib membukanya. Dan hanya wajib membukanya kalau tidak ditakutkan mudaratnya. Baca habis lah. Dan tiada wajib qada atasnya sama ada dihantarkan ia atas wuduk atau atas hadas, kerana bahawasanya ada satir penutup itu seperti tiadanya juga. Bermula membezakan satir antara keadaannya pada anggota tayamum, nutup dan pembalut lah atas anggota tayamum, dan keadaannya pada anggota yang lain daripadanya, iaitu yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Raudah, dan ialah yang berlaku atasnya Syekhul Islam dalam Manhaj Manhatul Tulab, dan kata Syekh Khatib Syarbini, iaitu yang aujah, dan kata Syekh Ramli, iaitu yang muktamad, dan kalam Syekh Ibn Hajar dalam Imdad dan Syarah Mukhtasar Bafadal menghendaki ia bagi merajihkan dia. Adapun kalam Imam Nawawi dalam Majmu' menghendaki ia bagi mendaifkan dia, dan bahawasanya tiada dibezakan antara satir penutup pembalut lah luka daripada anggota tayamum atau anggota yang lainnya, dan zahir ibarat Tuhfah mengiktimadkan ia akan kalam majmuk tersebut. Dah. Okey, tadi tempat wajib yang menanggali pembalut ni. Wajib tangga pembalut ni, buat pembalut wajib tu. Dan tempat yang diperincikan di atas ialah pembalut menutup anggota yang sihat sekadar yang untuk melekatkan. Jadi, ia tak boleh. Pembalut sekadar yang perlu saja, tidak boleh lebih. Tu keadaan hasan lah. Tapi pembalut tidak seperti itu, yakni hanya menutup bahagian yang sakit saja, maka tidak wajib membukanya. Sekat mana wajib buka tu, sekat mana hak tidak wajib balut lah. Dan tidak wajib qada atasnya, baik pembalut itu diletakkan di atas anggota wuduk atau di atas anggota yang berhadas. Kerana pembalut seolah-olah dia tidak ada dah. Ni kalau ambil semaya dululah kita kata ni. Pembalut yang ada di atas anggota tayamum dan yang ada di atas anggota yang lainnya berbeza. Demikian disebutkan oleh Nawawi dalam kitab Raudah, dan juga dia berlaku oleh Syekhul Islam dalam kitab Minhaj. Bincang-bincang ni kena beza ya kata antara anggota wuduk dengan anggota tayamum. Menurut Syekh Khatib Syarbini ialah yang lebih kuat, dan menurut Syekh Ramli itulah yang dipegangi, dan demikian juga pula pendapat menurut Ibn Hajar dalam kitabnya Imdad dan Syarah Bafadal. Namun Imam Nawawi dalam kitab Majmu' cenderung melemahkannya, dan tidak ada beza antara pembalut yang berada di atas anggota tayamum atau anggota lainnya. Dan dalam kitab Tuhfah cenderung memperkuatkan pendapat Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Itulah nak.
pendapat kitab Imam Nawawi ni kitab yang paling besar dia, kitab Majmu' lah. Nah. Jangan akhir hidup dia lah. Nah. Kira-kira pendapat dia lebih kemah lah. Di akhir ilmu dia kita kata dah. Jadi apa-apa pun kita kayak gini lah. Nah. Pembalut ni pertamanya atas doktor dah. Doktor tu kena ada tanggungjawab lah. Sepatutnya dia balut sekadar yang mampu dah. Sekadar yang perlu dah. Lepas tu kita tak wajib usul dah. Nah dah. Apabila doktor balut setara tu dah, tak usah ayah buku laga pun jadi kerja pula dah. Lepas tu banyak kerja dari doktor pula. Dan kita anggap dia tu doktor Muslim yang pahal lah. Dan dia balut sekadar yang perlu dah. Lepas tu kita sapu atasnya pembalut. Kalau ikut asalnya kena ada ambil semaya dulu sebelum balut. Tapi kita dah sakit selok tengah-tengah. Tak ada dan nak jaga ambil semaya dah. Jadi kita ambil masak lain lah. Biar kita tahu sikit apa dah masak balik contohnya. Orang sakit ni kita mudah. Jangan kita ambil pendapat masak kita payah ni. Ramah ada tu ramah dah tak semaya. Kita buat susah dia kau ramah orang tak semaya dah. Dia kata dia sanggup tak semaya daripada semaya tapi kena qada lah. Letih yang dia dah. Jadi kita kena semaya ni wajib dalam waktu dia. Bukan wajib ni mendatang ni wajib dalam waktu dia. Jadi kalau sehari 2 hari tak apalah. Bolehlah kita ambil pendapat qada dah. Tapi bahaya boleh 2-3 bulan kat cakap dengan qada lah dah. Hak semaya biasa ni betul akad dah. Jadi kita ambil lah mazhab lain. Sapu sekadarnya. Lepas tu balut tu terimalah. Tak wajib usul lah. Macam ni lah orang nak bincang bank Islam ni tadi. Ada kata kritik. Bank tidak Islamik lagi, riba lagi. Sistem ribawi lagi. Walaupun bank Islam guna sistem ribawi lagi. Walaupun ada penasihat syariah dah. Nak perhatikan tu kalau kita ilmu hebat tu boleh juga dah. Tapi dengan ilmiah lah. Tapi kalau tidak kat kita ni orang awam, kita orang awam ni walaupun ustaz dah, selagi tidak betul-betul pakar, kira orang awam lagi. Kena terima lah penasihat tu dah. Dia ada 3 layer, 3 lapis dah. Penasihat syariah bank negara lagi dah. Bank besar sikit lagi dah. Lepas tu ada pula dalam setiap bank pula dah. Kecil-kecil punya. Dia ada 3 peringkat. Jadi penasihat syariah ni kita percaya dah dah. Nak bincang bank on inah ke apa, tanggungjawab penasihat syariah dah. Begitulah keadaan dia tidak kacau bilang negara dah. Tak ada pemutus. Begitu juga dengan ni lah tayammum dah. Kita kira ambilnya tidak menyusahkan, iaitu tak adalah. Kita tak wajib usul lah doktor ni pakar kau tak percaya kau tak beriman kau dah. Kita doktor Muslim kita percaya lah. Dan balut tadi tu kita kira yang perlu dah. Kita sapulah atas pembalut tu dan tak perlu qada semaya. Kerana kita ni darurat sakit dia. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.